pemilik dua kebun yang sombong. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 32 hingga ayat 44. Kisah ini menceritakan tentang pemilik kebun yang dibutakan oleh kenikmatan dunia sampai mengingkari hari kiamat. Allah memberikan pelajaran bagi kita melalui kisah ini tentang akibat seseorang yang sombong dengan menimpakan musibah berupa angin topan yang dahsyat menghancurkan perkebunannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fayyadah binti Muhammad Yusuf dengan nombor matrik 059817. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tafsiran surah Kahfi dari ayat 32 sehingga ayat 38. Saya akan mulakan dengan tafsiran ayat ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Maksudnya, dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang lelaki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya, iaitu lelaki yang kafir, dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami jadikan ladang. Persoalannya di sini, kenapa Allah memberikan perumpamaan ini? Jawabnya, sebelum diturunkan ayat ke-32 daripada surah Al-Kahfi ini, sebelumnya telah pun diceritakan mengenai pembesar musyrikin Quraisy yang teramatlah sombongnya kerana enggan untuk duduk bersama kaum muslimin yang dianggap lemah dan miskin. Kaum musyrikin ini juga telah membanggakan dirinya dengan harta kekayaan dan kedudukan mereka, kerana sekiranya pembesar itu masuk Islam, maka pengikut mereka juga turut menganut agama Islam. Oleh kerana itu, Allah Ta'ala telah berfirman sekaligus memberikan perumpamaan tentang dua orang lelaki yang di mana berasal daripada Bani Israel. Seorang daripada yang kafir, manakala yang lain pula ialah orang yang beriman. Diberitahu bahawa kedua-dua lelaki ini telah mewarisi harta peninggalan bapa mereka. Maka lelaki kafir tadi menggunakan harta tersebut untuk membeli dua buah kebun. Manakala bagi lelaki yang beriman pula, dia telah menginfakkan segala hartanya untuk keredaan Allah sehingga kesemua hartanya habis. Mengetahui keadaan harta orang yang beriman itu habis, lelaki yang kafir itu telah mengejek saudaranya yang beriman kerana kefakirannya, dan akhirnya hartanya juga turut dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi telah diberikan perumpamaan ini kepada pembesar musyrikin tentang perihal mukmin yang taat kepada Allah dan kafir yang dibinasakan hartanya. Baiklah, kita akan kembali semula pada ayat tadi. Dalam ayat 32 ini menceritakan mengenai dua buah kebun lelaki yang kafir tadi yang dipenuhi dengan pohon-pohon anggur yang berbuah dengan lebatnya dan dikelilingi oleh pohon-pohon kurma dan ladang yang memisahkan dua kebun tersebut serta sungai memancar. Ayat ini telah menceritakan tentang gambaran dua buah kebun lelaki kafir ini yang sangat menarik dan senang kata sedap mata memandang, sebab keindahan kebun tu memang sangat-sangat cantik. Pohon-pohon anggur berbuah lebat, dipagari dengan pohon kurma, dipisahkan dengan tanaman dan terdapat aliran sungai. Tetapi keindahan kebun ini hanyalah sekejap dan hanyalah di dunia semata-mata kerana kekufuran pemiliknya. Pengajaran yang kita dapat pelajari daripada ayat 32 ini ialah kita mestilah faham bahawa setiap perhiasan dunia itu yang dimiliki oleh kita bukanlah hak kita yang asal. Tidak kira sama ada kita ni miskin ataupun kaya, kita mestilah sentiasa menginfakkan untuk mendapatkan keredaan Allah selain membantu mereka yang lebih susah daripada kita. Walaupun poket kita kosong dengan harta di dunia, moga-moga kita akan tetap kaya di dunia akhirat dan di dalam syurganya. Itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuralin Atira binti Muhammad Samsudin, nombor matrik 059033. Dan saya akan menyambung dengan syarah ayat yang ke-33 dan 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَارًا, yang memberi maksud kedua-dua kebun itu mengeluarkan buahnya, mengeluarkan hasilnya dan tiada mengurangi sedikit pun dari hasil itu. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَارًا, dan kami juga mengalirkan di antara keduanya sebatang sungai. Yang mana menurut ayat ini tafsirannya, kiltal jannataini atat ukulaha, yakni kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, yang memberi maksud mengeluarkan buah. Walam tazlim minhu syai'a, dan kebun itu tiada menzalimi buahnya sedikit pun, yakni dia tidak mengurangi sedikit pun dari buahnya. Wafajjarna khilalahuma nahara, yang memberi maksud dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Maksudnya, tafsirannya, di dalam kedua kebun itu tersebut terdapat sungai-sungai yang berselerak-selerak di sana dan di sini. Jadi, yang dapat kita petik daripada ayat yang ke-33 ini adalah satu pengajaran bahawa kita wajib percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah adalah pemberi, Maha Pemberi, yang mana segala kehidupan yang ada di atas muka bumi ini adalah miliknya. Tiada siapa pun ataupun apa yang boleh menghalangnya ataupun yang boleh menandingi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik, seterusnya ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara, yang memberi maksud dan dia memiliki kekayaan yang besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan aku memiliki banyak anak buah yang membantuku. Ayat 34 ini menceritakan, memberitahu bahawa si pemilik kebun itu memiliki kekayaan yang besar dan bersikap sombong dengan memberitahu kepada kawannya yang beriman itu bahawa hartanya lebih banyak daripadanya dan pengikutnya lebih ramai. Maka dengan itu, dalam ayat yang ke-34 ini dapatlah kita petik satu ikhtibar, kita ambil satu pengajaran bahawa kita sebagai seorang umat Islam, tidak wajarlah untuk kita bersikap sombong, kerana ia bukanlah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Apabila mendapat kesenangan, kemewahan, nikmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sekurang-kurangnya kita berkata alhamdulillah dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang diberikan kepada kita. Kurangnya iman membolehkan harta yang kita miliki itulah yang mengawal kita, bukan kita yang mengawalnya. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia pun berniat untuk mengumpulkan harta lebih banyak lagi. Kalau setiap minggu hasil panenku selalu bagus, aku yakin pasti hartaku tidak akan habis sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Setiap hari kebun anggur si kaya selalu tumbuh dengan baik dan subur. Hal itulah yang menjadikannya semakin bertambah kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aida Natasha binti Muhammad. Nombor mencik saya 059460. Seterusnya ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dakhala al-jannata wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada.
Ayat ini bermaksud, dan dia pun masuk ke kebunnya bersama rakan-rakannya, sedang dia berlaku zalim dengan dirinya dengan sebab kufurnya, sambil dia berkata, aku tidak fikir kebun ini akan binasa selama-lamanya. Penjelasan bagi ayat tersebut ialah Allah tidak kata lelaki kaya itu menzalimi sahabatnya yang miskin itu, tetapi Allah kata dia menzalimi dirinya sendiri. Apa maksudnya? Dia telah menzalimi dirinya dengan melakukan syirik kepada Allah. Dia masuk ke kebunnya itu dengan angkuh dan riak. Riak itu adalah salah satu daripada syirik kafir, iaitu syirik kecil. Tapi kalau selalu dibuat, ia akan menjadi syirik yang besar. Seterusnya, dia berasa yakin kebunnya itu akan kekal sampai bila-bila. Aku sangat yakin kebunku tidak akan pernah berhenti berbuah. Sekarang aku benar-benar telah menjadi orang yang paling kaya. Maknanya, dia menafikan kuasa Allah. Dia rasa dengan dia pandai mengusahakan kebun-kebunnya itu dengan menggunakan pekerja yang ramai dan susunan tanamannya, kebunnya itu akan kekal. Dia sangka dengan ada kebun tamannya yang menjadi pendinding kepada kebun anggurnya akan selamat. Dia lupa Allah boleh memusnahkan kebunnya itu pada bila-bila masa sahaja. Pengajarannya, kita tidak boleh merasa sombong dan riak di atas kelebihan yang kita ada, kerana semua nikmat yang diberikan hanyalah pinjaman semata-mata, dan Allah juga boleh menarik nikmat tersebut bila-bila masa sahaja. Aku kira hari kiamat tidak akan pernah terjadi. Seandainya aku mati suatu saat nanti, pasti Allah menempatkanku di tempat yang jauh lebih baik dari kehidupanku sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurul Adilah binti Abdul Aziz, nombor metrik 059005. Wa ma azunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan aku tidak fikir hari kiamat itu akan berlaku. Dan kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhanku sebagaimana kepercayaanmu, tentulah aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Surah Al-Kahfi ayat 36. Wa ma azunnu as-sa'ata qa'imatan, dan aku tidak fikir hari kiamat akan berlaku. Maksudnya hari kiamat itu tidak akan terjadi menurut pemikiran mereka. Wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhanku sebagaimana kepercayaanmu, tentulah aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada itu. Yakni sekiranya hari kembali itu wujud dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah SWT, sudah tentu aku akan mendapat tempat yang lebih baik di sisi Tuhanku daripada apa yang aku ada sekarang. Sekiranya tiada kemuliaan bagiku di sisinya, tentulah dia tidak akan memberikanku semua ini. Keadaan ini sama dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, wala irja'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan pada sisinya. Surah Fussilat ayat yang ke-50. Dan firman Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan pasti aku akan diberi harta dan anak. Surah Maryam ayat yang ke-77. Yakni di akhirat ia berangan-angan dan mendapatkan hal itu daripada Allah SWT. Penyebab turunnya ayat ini adalah berkenaan dengan Al-As ibn Wa'il. Jadi pengajaran ayat, janganlah terlalu bermegah dengan nikmat yang Allah SWT kurniakan sehingga mengingkari perintah Allah. Sebaliknya hendaklah sentiasa bersyukur dan merendah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Nabila Husna binti Tengku Hasim, nombor metrik 059484. Saya akan menyambung pembentangan sahabat saya pada ayat yang ke-37 hingga 38. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Maksudnya, kawannya yang mukmin berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu daripada tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang lelaki yang sempurna. Orang mukmin yang fakir itu telah berkata ketika mereka berbincang, patutkah engkau kufur dan ingkar terhadap Allah yang telah menjadikan engkau dari tanah?
dan kemudian telah menjadikan engkau dari setetes mani. Daripada itulah engkau dibentuk sempurna menjadi seorang lelaki. Soalan ini adalah berbentuk takrir' dan taubih yang bermaksud kejian atau memburuk-burukkan. Hal ini demikian kerana telah berkata kawannya yang kufur tersebut dengan bangga dan yakin bahawa kebunnya itu tidak akan binasa. Wahai saudaraku, lihatlah kebunku yang luas ini. Pohon anggurnya tidak pernah berhenti berbuah dan sangat enak rasanya saat dimakan. Apalagi pohon-pohon kurma yang selalu tumbuh lebat setiap hari, membuatku sangat bahagia. Pernyataan tersebut menunjukkan bahawa seolah-olah dia itu berkuasa atas segala-galanya. Malahan, dia juga yakin bahawa dia akan mendapat balasan yang baik ketika di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Maksudnya, tetapi aku percaya bahawa dialah Allah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Dia telah mengiktirafkan bahawa wujudnya Allah. Dia turut mempercayai bahawa Allah lah Tuhan yang menciptakannya dan dia tidak akan sesekali untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu. Hal ini demikian kerana Allah adalah satu-satunya tempat yang layak disembah dan tiada yang layak disembah melainkan ia. Ibrah dari kisah dua lelaki ini, kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan pemberian Allah Ta'ala walaupun sekecil-kecil nikmat. Hal ini demikian kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, yakni kufur, maka pastilah azabku sangatlah berat. Wallahu a'lam. Sekian itu sahaja daripada pembentangan daripada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.